Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam episod kedua siri YouTube tutorial iSaham. Dalam episod ini kita akan bincangkan perkara-perkara utama dalam setiap page iSaham, setiap page saham. Okey, sebagai contoh, di sini ada banyak saham. Okey, saya akan klik di yang pertama ni, Scomnet di sini. Okey, dan di sini boleh kita lihat, okey, ada beberapa perkara di atas ini. Okey, nama saham, skor, okey, ada sedikit signal, okey, dan juga of course charting. Okey, di nama saham kadang-kadang ada yang nampak simbol bintang. Okey, ada simbol bintang dan ada kadang-kadang keluarnya simbol NS. Okey, NS. So yang pertama simbol bintang, okay, ada juga di simbol di sini ataupun di page saham. Simbol bintang menunjukkan saham berada dalam kategori kecil ke sederhana dari segi saiz, iaitu small mid cap. Yang mana kalau kita beli saham ini kita tidak dikenakan stamp duty fee. Okay, brokerage fee kena, clearing fee kena, stamp duty tak kena. Ada diskaun lah setiap kali pembelian. Kalau beli RM10,000 dapat diskaun RM10. Okay, yang tu boleh baca blog kita ada yang tulis berkaitan dengan kos jual beli. Untuk yang small mid cap, kalau nak faham lebih lanjut, pergi ke blog iSaham. Okay, di mana boleh klik di bawah ni ada blog. Type small and mid. Okay, small and mid. Ada satu post berkaitan ni di sini. Kenapa beli saham dalam kategori small mid cap? Okay, selain daripada tu, ada juga setengah saham yang mempunyai simbol NS. Simbol NS bermaksud saham itu tidak patuh syariah ataupun dalam bahasa Inggeris non-syariah. Selain daripada yang ada perkataan NS, semuanya ialah patuh syariah. Okay, so itu ialah basic dari segi simbol di iSaham. Kita ada dua. Dan simbol ni mungkin berbeza dengan trading platform dan lain-lain. Okay, sebagai contoh di trading platform, simbol bintang ataupun asterisk ni digunakan untuk announcement dan sebagainya. Tetapi di iSaham kita gunakan untuk kategori small dan mid cap. Dari segi scoring di atas, saya dah explain di video yang sebelum ini di episod 1. Okay, secara basic fundamental score ialah per 10 dan technical score per 10. Okay, dan sekiranya fundamental ni berwarna hijau, bermakna dari overall dari segi fundamental dalam keadaan yang baik. Dari segi technical sama juga, kalau warna dia hijau, overall berada dalam keadaan yang baik juga. Dari segi point, okay, setakat ni kita menggunakan satu sistem yang sebenarnya scoring dia yang walaupun 4.6 pun dianggap baik lah. Pun dianggap baik. 6.1 pun bukanlah maknanya kena 8/10 baru baik. Cara mudah ialah tengok sahaja pada warna lah. Pada warna. Kalau hijau maknanya dalam keadaan yang baik. Okay. Sebab mungkin ada perubahan dari segi scoring, tetapi warna kita akan kekalkan. Sebut. Okey, total score ialah gabungan kedua-dua ini. Maknanya kalau fundamental keadaan baik, technical keadaan baik, total score akan warna hijau juga. Okey, dan boleh jadi rujukan. Dan seperti yang saya dah explain dalam episod 1, hijau ini dia sesuai untuk dijadikan rujukan umum. Sebagai contoh, saya nak mula melabur saham, saya tahu Scomnet ni ialah bagus, tetapi entry point mestilah berdasarkan strategi yang kita tahu ataupun fokuskan pada waktu tersebut. Sebagai contoh, dari segi Scomnet, mungkin kalau nak beli breakout, kita mungkin beli sama ada 2 hari lepas, ataupun kalau sekarang ni agak late breakout, okay, mungkin ada yang strategi masih boleh beli. Tapi kita bukannya nak beli kalau katakan harga dah naik-naik banyak baru nak start beli. Itu maknanya dekat sini walaupun skor bagus, okay, tidak semestinya kita beli saham tu. Skor bagus menunjukkan saham ni bagus. Cari timing yang sesuai. Mungkin kalau kita guna based on strategi masuk dalam keadaan yang lebih selamat ataupun lebih orang kata kurang risiko dan suspend, kita boleh masuk pada kadar support di sini. Bila pada kadar support di sini, kita boleh masuk saham ni. Jadi itu ialah satu cara lah gunakan total score ni. Di atas ni kita ada pelbagai jenis signal. Signal-signal yang untuk kita dah try untuk dapatkan what is yang pengunjung-pengunjung iSaham rasa penting. Okay, jadi kita dah filter lah some editor punya choice, some daripada cadangan-cadangan umum. Anda juga boleh letak di ruangan komen.
Okay, sekiranya ada signal-signal yang rasa nak kita tambah di sini. Selain daripada tu, signal-signal mesti dapatkan di screener lah. Tapi dekat sini dia boleh bagi fast view. Sebagai contoh, SAT Plus bermakna dia ada dalam satu screener dia panggil Secret Awesome Trader, satu screener short term, momentum. Jadi kalau ada keluar SAT ni menunjukkan saham ni mempunyai momentum yang baik. So kalau dalam kes ni ialah BTST, maknanya saham ni berpotensi untuk kalau nak beli hari ni dan jual esok. Okay, akan keluar signal BTST. Tapi kalau kita nak tengok apa lagi saham-saham lain yang boleh kita buat style BTST ni, beli hari ni jual esok, perlulah pergi ke screener BTST. Okay, di ruangan screeners. Okay, search BTST. Kita akan bincangkan semua screener-screener ni pada masa akan datang. Ni BTST sebagai contoh. Okay, chart pattern maknanya terbentuklah pattern, corak pattern ataupun chart pattern. Okay, sebagai contoh yang ni mungkin kita, kalau sesiapa yang dah belajar pattern, adalah satu gaya bulatan pun kita ada detection of the chart pattern. Okay, FBO bermakna fresh breakout. Saham yang contohnya dekat Scomnet ni apa berlaku ialah selama ni berada pada paras yang lebih kurang sama saja, duduk kat bawah ni je. Okay, tapi baru fresh, dia kena baru sahaja break. Kita akan bincangkan juga dalam siri screener apakah maksud FBO dan sebagainya. Tapi boleh kita tengok secara fast, secara cepat, saham ni trigger FBO dan sektor trend, maknanya saham ni berada dalam sektor yang baik pada waktu tersebut. Okay, ada macam-macam lagi, maknanya kalau katakan kita faham perkara-perkara ni yang ada dalam signal ni, okay, boleh jadi guideline yang cepat. That's why kita letak di atas sekali untuk yang dah tahu dia, dari segi salah satu ni lah, macam dia faham chart pattern, sangat mudah lah untuk orang yang faham chart pattern untuk kata okay, yes, inilah stock pilihan saya. Okay, so dia akan bagi satu shortcut move. Untuk beginner, kita boleh try untuk sedikit sebanyak belajar sikit-sikit konsep-konsep chart pattern, fresh breakout. Okay, kebanyakannya kita ada tulis juga dalam blog ataupun boleh hadir sesi kita, sesi technical advance. Okay, so seterusnya, dekat sini ada logo dan chart lah. Ini chart ni ialah kita akan ada sesi siri technical analysis lah untuk siri iSaham. Yang ni kita, untuk saya, ini satu panduan mudah lah. Saya buka, saya nampak signal, saya tahu overall score macam mana. And then kalau saya nak buat kajian, okay, bolehlah buat kajian di sini. Ini dalam siri technical kita akan bincangkan secara mendalam. Dalam episod yang akan datang kita akan bincangkan yang bawah pula, fundamental dan juga support resistance dari segi iSaham. Untuk sesi kali ini saja kita bincangkan, maknanya dari segi untuk summarize sesi ini, kita dah tahu dari segi simbol bintang. Okay, ada simbol bintang dan juga ada simbol NS. Bintang small mid cap, NS ialah saham tidak patuh syariah. Bintang ni sangat digalakkan untuk masuk. Saya mungkin akan buat satu sesi khas untuk bincang pasal bintang ni. Seterusnya kita bincang juga pasal total score, di mana total score akan menjadi satu guideline yang mudah untuk kita semua faham saham tu bagus atau tak. Tinggal timing saja macam mana kita nak masuk, bila nak masuk. Okay, dan juga signal yang akan memberi kita fast spotlight tentang apa kelebihan-kelebihan yang ada pada saham pada waktu tersebut. Dan mungkin juga mungkin juga ada setengah yang dari segi signal mungkin berwarna merah. Ini dari segi skor pun rendah. Dekat sini contohlah fundamental berwarna merah, technical berwarna merah, menunjukkan overall saham ni agak kurang baik. Dan ada juga mungkin juga signal berwarna merah. Dalam kes ni ST Cell menunjukkan kalau kita masuk secara short term, mungkin tiba masanya untuk kita take profit ataupun cut loss. Begitu juga negative earnings menunjukkan company ni merupakan company yang dari segi bisnes tidak membuat untung buat masa ni. Jadi better elakkan. So ada merah, ada hijau, ada campur-campur dan sebagainya. So itu saja episod kali ni. Ada sebarang soalan boleh letakkan di ruangan komen. Dan kita boleh buat sesi susulan. Dan kita akan berjumpa dalam episod seterusnya, iaitu penggunaan fundamental dalam stock pitch. Terima kasih.